bismillah, bismillah. Fadhal. Start. Mula-mula buka majlis je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Malam ni kita teruskan dengan tasbihah, iaitu bernama saudara bin Muhammad Kasyaf. Okey, kita buka dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iba boleh cek kat Facebook Live. Masuk tak? Cek kat Facebook Live. Aku nak keluar siapa yang InsyaAllah malam ni kita tazkirah ringkas tentang sebuah buku kisah Malaysia berkurung, pesan cinta daripada Tuhan. Sekarang ni kita berada pada musim Covid gelombang yang ketiga. Gelombang yang ketiga ni menunjukkan purata dia punya kes dia lebih tinggi daripada gelombang yang pertama dan kedua. Dan kebanyakan jumlahnya berlipat ganda dan menghadapi kesukaran sebab tak dengar? Ada suara ada? Pakai mic. Tak dengar? Takut Hani buat on sound. Sound on tak ni? Sound on. Ada. Dia cuma lambat 12 saat. Kalau Facebook Live dia lambat 12 saat. Okey. Jadi berbalik tentang isu COVID-19, pelbagai peristiwa yang telah berlaku, termasuk hari ini ada peristiwa perjumpaan dengan Agung dan sebagainya yang menggemparkan rakyat Malaysia. Apapun, insya-Allah kita terus konsisten dengan amal-amalan kita, apa yang perlu kita buat. Dan paling penting kita nak bincangkan pada malam ni sebuah buku ni, dia sebenarnya ditulis pada PKP, insya-Allah dia save. Dia save, sebab tu kita rakam sebab boleh jimat memori live. Buku ni dia buat pada PKP 1. Siapa kenal Abdullah Bukhari Abdul Rahim Al-Hafiz? Ni kalau ni buku dia buat juga. Ni gambar ni ada muka dia lah. Boleh kenal lah. Dan ni pensyarah UIA Quran. Memang kalau orang yang bidang Quran ni memang tak sah kalau tak kenal dia. Siapa yang bidang tafsir memang kena kenal dia. Dia antara dia digelar diri dia wartawan Quran. Wartawan Quran. Wartawan Quran. Dia punya pena tulisan dia wartawan Quran. Dia banyak cerita. Kita akan bagi khulasah buku ni. Kebanyakan dia cerita ni, kesimpulan yang saya dapat bagi tahu, perbuatan aktiviti dia berdalil. Apa yang dia buat tu maksudnya berdalil. Contohnya sebab hari ni bila Covid kan, apa yang kerajaan buat? Kerajaan buat tak boleh keluarkan akta berita palsu. Sebab bila Covid banyak berita palsu. Patutnya kenapa kena buat akta begitu? Sebab bila orang stres apa semua, orang nak tahu, orang minat nak tahu, maka banyak berita-berita disebarkan dan berita adalah berita palsu. Jadi dia bagi tahu sebab orang kaitkan Quran, dia kata bila Covid ni dah dalam Quran dah cerita, dalam kalau kita siapa yang kini belajar Iqra kan, corona kan baru ni kan yang dalam Iqra lah corona. Pak dia kata dalam Iqra pun dah bagi tahu tentang. Jadi semua wujud teori-teori. Sedangkan bagi orang yang belajar, kita tak boleh sangkaan. Ilmu tu bukan atas sangkaan, ilmu tu dengan bita'alum, dengan belajar. InsyaAllah kita masuk terus pada buku kita. Jadi buku ni dia buat dua tajuk je. Dia buat dua topik. Yang pertama tentang doa-doa ketika wabak. Sebab bila wabak ni ramai orang buat doa. Ramai orang berdoa, ada doa yang sahih, ada doa yang direka, ada doa yang tak ada yang doa dari Al-Quran tapi tak ada kaitan. Nanti kita akan sebutkan doa tu macam mana. Sebab hari ni dia tak belajar sebab bagaimana doa tu turun. Dalam Quran contohnya ada satu kaum tu dia takut diazab, orang kafir, orang musyrik, dia doa daripada dia azab. Biar dia. Dia nak masuk live. Doa daripada dia azab kan. Jadi orang Islam pergi baca doa tu. Sedangkan tu doa untuk orang yang kafir yang takut dia azab. So bila kontekstual tu memanglah tu doa, tapi dari konteks tu doa orang musyrik. So dia dalam buku ni dia cerita tentang doa-doa. Dan basic lah yang kita baca sebenarnya kita baca setiap hari tu doa ayat kursi, doa yang kita doa minta perlindungan, itu adalah doa-doa yang basic. Dia akan kupas juga. Yang kedua ni tentang lebih pada muhasabah lah. InsyaAllah hari ni kita sempat kupas untuk topik yang pertama. Tapi kalau siapa yang dah tafsir ni memang patut mengenali beliau.
Ustaz Abdullah Bukhari, Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim Al-Hafiz. Dia ceramah dia YouTube banyak. Dia banyak mengajar dan dia kebanyakan mengajar semua bidang tafsir. Dia punya pena dia buat tafsir Quran. Ni waktu dia pergi haji lah. Maka Dr. Abdul Basit minta dia buat tulis buku. Dia pun tulis. Ni pengalaman dia berapa hari dia tebal ni. Tapi dia, macam kita katakan aktiviti dia ataupun buatan dia perbuatan berdalil. Atas dasar ilmu. Okey, ni kat mana? Okay, insya-Allah Jadi COVID ni walaupun kita kata sejarah COVID ni kalau kita tahu bermula daripada China, Wuhan. Kalau COVID kan bermula di Wuhan, China kan. Dia dah start awal, dia dah start waktu bulan 11 bulan 12 lagi. Malaysia kena bulan 3 baru start. Bulan 12 tu waktu kita orang pergi umrah pun dah sibuk COVID dah. Bulan 1 dah COVID. Tapi Malaysia masih belum tegas lagi. Start bulan 3 baru kita PKP. Jadi kita seorang Muslim ni Ustaz membawakan Ustaz Hafiz Abdul Bukhari membawakan bahawa dalam Al-Quran wa asa an takru syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci sesuatu perkara sedangkan ia baik untuk kamu. Dan boleh jadi kamu buruk sangka tentang satu perkara, boleh jadi kamu suka sesuatu sedangkan ia buruk untuk kamu. Satu kita benci satu perkara tu dia baik untuk kita. Ada benda yang kita suka tapi dia buruk untuk kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya'lam, Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, kamu tak mengetahui. Dan dia kata bila COVID ni banyak hikmah dia. Ada baik yang positif, ada yang negatif kan. Tapi sebagai seorang Muslim kita kena ambil yang positif lah. Kita kena bersikap baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan kita ada kaedah, dia bawa kaedah fiqh. Hari ni bila kerajaan mengatakan kita hendaklah ikut SOP, peraturan, masjid-masjid surau-surau ditutup, pusat aktiviti sosial tidak digunakan. Jadi kita ada kaedah, tasarruful imam ala ra'iyati manut bil maslahah. Tindakan pemerintah ke atas rakyat adalah untuk maslahat, untuk menjaga rakyat. Jadi apa yang kerajaan aturkan ni kita ikut. Dan insya-Allah juga dalam kitab kata mendapat pahala. Kita mengikut perintah daripada pimpinan. Walaupun ada yang degil dan sebagainya, tapi itulah mengingatkan kepada Quran, qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina ya'lamun. Adakah sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Kita terus masuk kepada dia ada bagi prinsip, ada prinsip, dia panggil panduan umum dan peta minda buku. Jadi sebelum dia cerita ni dia bagi panduan dulu, basic principle, prinsip kita 8 prinsip. Ni kita kena pegang lah. Dan sebenarnya PKP yang sejarah COVID ni dia akan jadi satu akan datang ni bila kita dah dewasa, dah tua, kita akan cerita dengan anak cucu kita. Sebab ini tak pernah berlaku dalam sejarah kan, tak pernah berlaku dalam sejarah. Dan bila orang kata nanti atuk, nenek, ayah, mak apa yang buat dalam PKP tu 3 bulan cuti, apa yang buat? Takkan kita kata kita duduk rumah aja, kan kita kata duduk bilik je. Jadi benda ni akan jadi sejarah. Apa yang kita bincangkan malam ni akan jadi sejarah. Dia kata ia akan menjadi sejarah yang akan diceritakan sepanjang masa kepada anak cucu kita nanti. Jadi dia kata dia kena buat buku ni supaya kita boleh jadikan sejarah, boleh cerita dengan anak cucu kita. Dia nak jadikan seperti terpahat pada batu. Jadi dia buat 8 prinsip. Prinsip yang pertama, semua krisis dan bencana yang berlaku ni ada hikmahnya. Itu prinsip pertama. Apa yang berlaku ni, COVID ke apa segala penyakit ni, semua ada hikmah. Dan kita sebagai orang Islam ni kita kena cari hikmah kita positif. Dia kata jika baik yang dicari, pasti keputusannya akhirnya akan berbunga wangi, berbau wangi. Dia buat Quran tadi lah. Wa asa an takru syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Okey, prinsip yang kedua. Nanti kita akan tanya balik ni. Ini kita kongsi je. Prinsip yang kedua, kita mesti apa yang berlaku mesti ada hikmahnya. Krisis yang kedua, setiap yang berlaku ni kita mampu tangani, kita mampu hadapi. Setiap yang berlaku ni insya-Allah kita akan mampu menghadapi. Ayat apa yang Quran yang selalu kita baca? La yukallifullah nafsan illa wusaha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Dan dia akan berpahala apa yang diusahakannya, dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Kalau buat dosa pun kena tanggung. Jadi kita tulis yang kedua, apa yang berlaku ni insya-Allah kita akan dapat menghadapinya. Sebab Allah tak akan bebankan kepada kita, melainkan kita dapat tanggung.
Yang ketiga, prinsip yang ketiga, apa saja krisis yang berlaku, kita wajib mematuhi arahan pemimpin, sama ada kerajaan ataupun autoriti agama. Memang hari ni orang semua nak buat baik kan, bila lagi dah orang kata nak kiamat lah, kena covid, semua nak keluar dakwah, dah tak kisah mati dah kan, semua nak buat dakwah, nak pergi masjid. Kata apa, orang ni masjid dah tutup. Jadi kita hari ni, kita prinsip ketiga, kita mesti wajib arahan taat pada pemimpin, ya. Yang keempat, prinsip kita dalam hadapi covid ni, mesti utamakan disiplin ilmu yang sahih. Sebab hari ni banyak buat tafsir bila covid, dia kata ini tanda akhir zaman. Kemudian dia kata dulu corona dalam Iqra ada dah sebut. Dia kata dalam ni disebut ada mengaitkan bahawa positif COVID-19 pada 3 April yang berjumlah 3,333 dengan ayat 33 surah ke-33 dalam Quran. Dia kaitkan, ada memang viral. Jadi kena ada display ilmu yang sahih, macam doa. Macam-macam doa keluar kan. Yang kelima, mana? Yang tadi tu. Tak betul lah. Kita mana agama mana boleh buat tafsir dengan nombor-nombor, numerik dan sebagainya. Macam main nombor pula. Yang kelima, apa-apa yang berlaku kita kena rujuk orang yang pakar dalam bidang tersebut. Contohnya perubatan, kita rujuk dengan doktor perubatan dan sebagainya, ya. Macam dia kata dalam ni, semasa PKP banyak cadangan perubatan yang diambil daripada sumber alami seperti daun semambu dan sumak. Kan? Tindakan mudah percaya ini tanpa semak terlebih dahulu akan menyusahkan pihak lain. Ya. Banyaklah tip-tip dan sebagainya. Yang ni, yang nombor 5 ni pun berlaku juga. Siap ada membuat iklan, siapa nak ubat COVID, transfer RM100 nanti dia hantar. Ada dalam viral kat WhatsApp beberapa minggu lepas kan. Senang, ambil kesempatan. Orang kata macam mana? Bayar dulu baru dia hantar kan ubat COVID. Memang terdesak. Yang keenam, umat Islam perlu teliti dan sabar ketika menerima sebarang maklumat. Kita kena teliti dan sabar. Hari ni orang memang nak buat baik, dapat share kan. Jadi sepatutnya kita kena tabayun, kena cek maklumat dulu. Semaklah terlebih dahulu, kerana bukan semua maklumat tersebut benar dan sahih. Ya. Ni yang ketujuh ni untuk kita. Ya, prinsip ketujuh, kita kenalah bijak mengisi masa. Hari ni orang tidur sampai pukul 3, pukul 4 petang kan, tidur lewat malam. Jadi kita kena bijak menyusun masa kita, ya, dengan amal ibadah secara individu dan berkeluarga, seperti solat jemaah, pengisian ilmu dan sebagainya. Apa yang kita buat ni pun satu usaha untuk kita hidupkan suasana dalam majlis ilmu, untuk kita mengisi masa kita. Ya. Masih dia berbuat dalam hadis, ya, nikmatani maghbun aktsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia lupa, sehat dan juga masa lapang. Yang ke-8, akhir sekali, kita kena menggandingkan usaha. Hari ni kena buat dua, doa dan juga usaha kan. Memang orang kata mati tu bila-bila je, tapi kena ada usaha kan. Umat Islam perlu menggandingkan usaha menjaga keselamatan diri, ya, secara fizikal bersama aspek rohani seperti panjatan doa. Mesti dua, ya. Dan dia kata penulis mengatakan utamakan doa yang berquran dan hadis sebab dia adalah mukjizat yang luar biasa. Ni doa-doa yang kita buat ni dia adalah luar biasa. Ada buku ni. Ni dan dia kata hari ni bagus prinsip dia kata. Bila kita share-share ni, orang kata kau ni nak popular lah, nak viral lah. Tapi dalam buku ni, sebab tu dia buat buku ni, dia kata bila dia susun doa-doa, orang kata ustaz dah terkenal lah. Dia kata bukan kemasyhuran, jangan salah faham. Bukan kemasyhuran yang dicari, tetapi ilmu sahih menurut panduan Al-Quran Sunnah yang perlu disebar. Hari ni kita bukan nak masyhur, tapi kita nak sebarkan ilmu. Ini. Ya, dia kata jangan salah faham, bukan kemasyhuran yang dicari, tetapi ilmu yang sahih yang perlu disebarkan. Ya. Okey, kita masuk doa. Apa doa yang kita kena baca? Ayat kursi dia kata. Ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Jadi dia bila dia buat buku ni, dan dia bukan macam kitab tafsir tau, dia buat dalam bentuk cerita. Dia dalam bentuk cerita penceritaan. Kalau baca buku Hamka pun dalam bentuk cerita. Jadi dia, bila cerita macam virus, kata apa kata virus dengan tafsir kan? Dia boleh kaitkan. Dalam ni dia masuk tafsir sikit, tafsir ayat kursi, tafsir Al-Falaq kan. Jadi ringkasan surah Al-Baqarah tadi. Sebab kita tahu dalam hadis kata Nabi kalau baca ni syaitan, baca sebelum tidur Allah akan jamin daripada ganggu di syaitan kan. Kemudian dalam hadis Sunan Al-Kubra disebutkan bahawa setiap kali selesai solat dijamin kunci syurga untuk siapa yang baca. Setiap kali lepas solat dijamin kunci syurga. Hadis Sunan Al-Kubra. Kalau tidur pula, baca sebelum tidur menjamin keselamatannya daripada gangguan syaitan.
Jadi antara dia sebut satu lah dalam rahsia ayat kursi ni, ada rahsia dia, iaitu ada 17 nama Allah dalam ayat kursi ni. Ada 17 nama Allah, banyak, satu ayat dia. 17 nama Allah secara terang ataupun kata ganti nama. Apa? Cuba kita keluarkan 17 tu. Apa dia? Allah, la ilaha huwal. Huwal tu kata ganti kepada Allah, merujuk kepada Allah. Dia secara terang dengan secara domir. Kemudian hayyu qayyum la ta'khuzuhu. Kemudian sini lahu indahu biizni ya'lamu baina aydihim wa ya'lamu bi ilmihi, daripada ilmunya, bima syaa, dengan kehendaknya, kursiyuhu, yang kursi Allah, wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi semua ada 17. Sebab apa? Ada nama-nama Allah 17. Itu ni rahsia yang dikupas lah kan. Tetapi yang di-highlight kat sini tentang, kan kita tahu kan maksud dia wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah cerita tentang langit dan tentang kursi dan tentang langit dan juga bumi. Kemudian Allah sebut wala ya'udu hifzuhuma. Apa maksud wala ya'udu hifzuhuma? Dan tidak menjadi keberatan bagi Allah Ta'ala untuk jaga kedua tu. Bagi Allah Ta'ala tak ada masalah untuk jaga keduanya, iaitu langit dan juga bumi. Jadi penulis mengatakan bahawa tak ada masalah bila kita nak Allah jaga kita dari Covid. Sebab Allah jaga langit bumi pun tak ada masalah, apatah lagi Covid yang kecil ni. Jadi dia kata bagi tujuan penjagaan dan pelindung, kita perlu fokus pada bahagian akhir ayat, iaitu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tak ada keberatan untuk jaga langit dan bumi, dan Allah Ta'ala adalah maha tinggi dan juga maha kuasa. Jadi kita kata jika Allah mampu dan tidak berat sedikit pun untuk menjaga kerajaannya yang seluas langit dan juga bumi, pastilah dia tidak susah untuk menjaga kita. Itu sebab kita amal ayat kursi ni, menjaga kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam daripada sebarang bencana termasuk wabak COVID-19. Tak ada masalah. Langit bumi Tuhan boleh jaga, apatah lagi benda ni. Sebab tu kita kena baca ayat kursi. Dan dia bawa dua surah dalam ni, tentang surah Al-Falaq yang kita baca dalam surah Isyak ni. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq ni maksudnya subuh. Falaq ni kalau kita baca maksudnya belah, falaq. Allah Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang mampu membelah atau memecahkan biji buah sehingga menumbuhan tunas pokok. Allah Ta'ala juga mampu membelahkan atau memecahkan kegelapan malam, iaitu menyingsingkan fajar pagi. Kan pada malam Allah yang belah jadi pagi, di siang. Jadi dia kata dalam ni, dia kaitkan. Jadi dia kata bila kita baca ni, bagi wabak COVID-19, kita boleh ulang pada ayat kedua dengan memaksudkan bahawa makhluk jahat yang ciptaan Allah, ulanglah ayat kedua ini sebanyak mungkin dan fokuslah sepenuh hati padanya. Mohonlah agar Allah selamatkan kita semua daripada kejahatan COVID-19. Sebab apa? Sebab Allah boleh menutup semua, termasuk COVID-19. Oleh sebab itu kita membaca surah Al-Falaq, kita wajib yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Tuhan yang mampu melindungi kita daripada segala mara bahaya yang disebut dalam surah ini, iaitu kejahatan semua makhluk. Kan kita baca wa min syarri nafasati fil 'uqad, daripada hembusan, wa min syarri hasidin idza hasad, min syarri ma khalaq, wa min syarri idza waqab. Jadi sebab tu kita kena baca qul a'udzu bil falaq. Dan apa lagi doa zikir yang kita baca, dalam disebutkan tentang bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sam'i wa huwas samiul alim. Itu hadis Sunan Tirmizi, dengan nama Allah yang tidak akan memberikan mudarat, bahaya dan kesusahan bersama namanya sesuatu pun yang baik di bumi atau yang turun dari langit, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidak ada seorang pun hamba yang membaca doa ini sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang, melainkan tidak akan ditimpanya apa-apa mudarat. Kena. Jadi kita baca qul a'udzu bil falaq tadi kan. Qul a'udzu bil falaq ni apa kita baca terjemahan dia? Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang memiliki waktu subuh. Kemudian min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang makhluk ciptaannya. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada bahaya gelap malam apabila ia telah masuk, dan daripada kejahatan makhluk yang menghembus pada simpulan dan ikatan-ikatan. Tukang sihir dia akan hembus. Tukang sihir dia akan buat uqad, kemudian dia hembus. Dan daripada kejahatan yang hasad, daripada dia melaksanakan hasadnya. Ni hasad ni bila dia sudut pandangan mata pun boleh jadi hasad juga. Ain, apa kata ain. Jadi kita kena baca surah ni, surah Al-Falaq. Kemudian kita baca ayat tadi, zikir tadi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. Kemudian
Kita baca dua, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya. Seorang lelaki datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ni cerita kenapa hadis boleh turun. Seorang lelaki datang mengadu jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, alangkah sakitnya ketika aku disengat kala jengking semalam. Dia cerita, ya Rasulullah, aku semalam kena sengat dengan kala jengking. Kemudian baginda menjawab, jika kamu membaca pada waktu petang doa ini, petang semalam dia kena kan, jika kamu membaca doa ini pada waktu petang, ya, a'udzu bikalimatillahi tammi min syarri ma khalaq, sudah pasti sengatan tersebut tidak akan mudaratkan kamu. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammi min syarri, aku berlindung dengan kalimah Allah yang maha sempurna dari segala kejahatan makhluk. Nabi kata, kalau kau baca ni, kau kena gigit semalam, kau takkan mudarat. Tak ada kesan. Okay? Ini. Sebab itu kita kena usaha untuk menolak melaksanakan takdir Tuhan. Kita kena ikut takdir dengan sesuai apa yang Nabi anjurkan. Ingatlah, kita umat Islam perlu bersikap saintifik dengan mengambil langkah berjaga-jaga menghindari segala punca wabak COVID-19 seperti menjaga jarak, dan juga kebersihan diri. Dalam hadis disebutkan, An Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu qada illa du'a wa la yazid fil umur illa bir. Tidak akan ditolak sebarang ketentuan Allah Taala melainkan dengan doa. Qada, ketentuan ni tak ditolak melainkan dengan doa. Dan kemudian tidak ada perkara yang mampu menambah memanjangkan usia melainkan dengan kebajikan. Sebab tu doa ni kuasa dia besar. Kita boleh tolak, sebab tu takdir tu kita boleh doa. Dan kemudian umur boleh panjang dengan albir, dengan kebajikan. Jadi kita terus masuk. Okey. Jadi dalam buku ni dia buat satu perbincangan. Baca Yasin ataupun doa menghindar wabak daripada hadis. Mana yang afdal dia. Jadi dia kata, sebab orang kita ni, dia bila masuk COVID dia suruh baca Yasin dan dia suruh ulang ayat. Baca surah 58, dia ulang sebanyak mungkin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Dan ahli syurga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang Maha mengasihani. Jadi macam mana orang Melayu punya mentaliti boleh suruh baca Yasin dan juga baca ayat ni. Jadi ustaz ni bagi penerangan sebab dia bidang tafsir. Hari ni kita nak buat, memang dia macam ni, dia kata tak salah, dia kata dia bukan anti Yasin, kita bukan anti Yasin. Dia macam ni, kita suruh potong pokok dengan gergaji, dengan pisau lipat. Pisau lipat boleh belah kan, tapi bukan mujarab. Yang mujarab adalah gergaji. Dia kata tak salah pun baca Yasin, baca Baqarah ke, baca besar tak masalah. Tetapi ada bila dia timba wabak, musibah, ada doa yang Nabi anjurkan. Jadi dia bagi umpama, dia kata tak salah pun nak baca Yasin. Tapi dia bagi umpama, nak suruh potong pokok dengan gergaji ke dengan pisau lipat. Dia bagi contoh dalam tu. Jadi dia bagi contoh kan. Dia kata baguslah orang Malaysia. Dia kata dia puji orang Malaysia ni bila ada musibah je ada amalan-amalan, tapi dia puji. Dia pujilah usaha, niat tu baik, bagus, tapi dia kata perlu cara dia. Sebab salam qaul min rabbir rahim ni adalah salam qaul min rabbir rahim ni adalah salam salam sejahtera daripada Allah. Bila masuk syurga, Allah akan bagi kita salam min qaul min rabbir rahim tentang nikmat syurga. Jadi nikmat syurga ni ada dua. Dia syarah tentang nikmat syurga sikit. Yang pertama nikmat yang fizikal, maksud bila syurga dapat nikmat bahagian itu yang kita nampak lah, makan, minum semua itu fizikal. Nikmat yang kedua yang lebih hebat adalah redha Allah Taala. Masuk syurga dengan melihat wajah Allah. Itu yang kedua. Redha Allah Taala. Tak ada lah. Belum lagi dia terangkan dulu dia terangkan tafsiran tu. Ni cerita tafsir pertama. Masuk syurga ni, yang pertama nikmat fizikal, nikmat kedua adalah nikmat yang lebih hebat, iaitu nikmat redha Allah Taala. Dia bawakan hadis. Apabila penghuni syurga masuk ke syurga, Allah bertanya, kamu semua mahukan yang perkara yang aku tambah? Jadi penghuni syurga menjawab, bukankah engkau telah putihkan wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami dalam syurga dan selamatkan kami daripada api neraka? Kemudian hijab penutup dibuka. Hijab Allah Ta'ala dengan ahli syurga dibuka. Kemudian bila dibuka tu hilang semua nikmat lain, dia terlupa. Dan tidak satu nikmat pun yang paling mereka ahli syurga suka berbanding melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dalam syurga dia Allah kata macam mana? Oh, kami dah alhamdulillah masuk syurga, selamat api neraka. Allah kata nak lagi tak? Allah kata nak lagi tak? Kan, tapi bila Allah buka tabir, hilang semua nikmat dia lihat tadi. Iaitu nikmat lihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fakta disokong dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan akhirat itu wajah orang yang beriman berseri
kena dapat melihat kepada wajah Tuhannya. Dia kata jangan salah faham, saya bukan anti Yasin. Dia kata dia dah hafiz Quran 25 tahun dah. Dia hafal Quran ni sejak dah 25 tahun dah umur dia hafal Quran. Usia dia menghafal Quran 25 tahun dah. Dia kata dia beriman dengan sepenuh Al-Quran ni. Tetapi dia kata berdasarkan sunnah Nabi, situasi sekarang dia kata kena ikut panduan Nabi SAW, utamakan doa menghindar wabak yang dibaca dan diajar oleh Nabi SAW. Sebab yang paling faham agama ni adalah Nabi SAW. Antara doa Nabi yang ajar ni kita kena amalkan, baca dalam solat, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzam wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Itu dalam sunnah Abu Daud. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada-Mu dari bahaya penyakit sopak, kemudian junun, gila, wal juzam dan kusta, wa min sayyil asqam, dan penyakit yang buruk. Covid ni masuk yang dalam yang keempat ni lah, wa min sayyil asqam. Dia buat analogi, dia kata kalau kita nak tabang pokok, kita ada pisau lipat dan gergaji, pastilah gergaji lebih berkesan. Dia kata kita ubah mesej baca Yasin tu kepada mesej mohon seluruh rakyat Malaysia membaca sebanyak mungkin doa menghindari wabak yang diajar oleh Nabi SAW bersama baca Yasin atau apa surah dalam Al-Quran. Dia suruh tambah lah. Kalau suruh baca Yasin, dia suruh tambah. Dia kata ajak baca doa yang hindar pada wabak. Dia kata yang amalan satu ni adalah amalan tawasul lah. Tawasul ni tahu tawasul kan? Tawasul dengan nama Allah. Tawasul ni wasilah, perantara. Kita nak doa, kita guna nama Allah Ta'ala. Kan? Itu banyaklah. Dan doa-doa dengan muji Allah SWT. Okey, kita nak ambil yang ketiga. Doa Nabi Yaqub. Orang pakai doa Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, Nabi Yunus, dua doa. Dia bawa dua kisah Nabi. Jadi Nabi Yaqub ni dia kan kehilangan anak dia, Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf kan. Nabi Yaqub. Jadi doa dalam surah Yusuf. Jadi bila Nabi Yaqub hilang anak dia, Nabi Yusuf, kan kita tahu bahawa Nabi Yusuf ni dia panggil abang-abang dia datang ke Mesir. Bagi Mesir dan bagi itu Nabi Yusuf sebagai menteri kewangan, pembenaran. Jadi dia panggil abang-abang ni, dia tak tahulah yang ni Yusuf kan. Dia panggil abang-abang datang. Kemudian dengan abang datang, orang bagilah. Dia kata aku nak bagi lagi ni bantuan ni, tapi kau kena bawa adik korang yang bongsu, Bunyamin. Jadi ayah dia ni dah trauma sebab dia dah pernah buat kat Yusuf kan. Tapi dia kata ya, ni kami pergi kepada menteri kewangan ni, mesti kami bawa balik sebab nak bukti kan. Maksudnya takkanlah kami nak bunuh macam mana yang Nabi Yusuf kan. Kan Nabi Yusuf tu dia kata kena makan dengan serigala kan. Jadi apa kata Nabi Yaqub dia doa macam mana? Kul hal amanukum alaihi kama amintum ala akhihi min qabl. Dia kata macam mana? Bapa mereka Nabi Yaqub berkata, jika aku lepaskan dia, Bunyamin, pergi bersama kamu, aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya. Illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Sebelum ni, Nabi Yusuf lah. Kemudian dia doa, fallahu khairu hafizah. Allah lah sebaik-baik penjaga. Allah kata Nabi Yaqub kata, dia kata dengan anak-anak dia, Allah lah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah yang paling mengasihani. Lepas dia lepaskanlah Bunyamin pergi. Maksudnya dia tak bergantung dah pada anak-anak dia yang ni. Kau bawa lah, aku bergantung pada Allah khairu hafizah. Dia cuak lah. Tapi lalas dia gantungkan sebab dah berlaku. Jadi dia kata lalas dia serahkan pada, dia kata aku tak nak serahkan pada anak aku, gantung pada anak aku serah pada Allah Ta'ala. Biar Allah yang tentukan. Jadi dia kata dalam ni sebagai kesimpulan, dia kata kita bolehlah mula baca doa ini bermula perkataan fallahu khairu hafizah, dan kita serahkan pada penjagaan kita kepada Allah kerana dialah sebaik-baik penjaga. Ni banyaklah, bukan Covid saja, apa benda pun kata fallahu khairu hafizah. Dan ini adalah hadis kan. Kan kita kata kalau kita ingat Allah kan, kita ingat Allah akan bantu kita. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Hadis tu kan, dalam hadis 40, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga solat ni. Jadi tapi dia kata akhir sekali doa ni mestilah diiringi dengan usaha jaga kebersihan dan juga jarak sosial. Dia doa lagi. Ni kesilapan orang kita ni. Dia nak buat baik tapi dia doa ikut doa orang musyrik contohnya kan. Tidak dinafikan doa terbaik adalah doa daripada Al-Quran dan Sunnah. Kan? Kedua-duanya adalah wahyu Allah. Walaupun begitu, setiap doa dalam Quran ada konteks sendiri, ada cerita dia.
Ya, bukan sebenarnya kita ambil petik doa dalam Quran tu untuk kita amalkan. Contohnya doa ni. Dia suruh kita buat nilai kat sini. Dalam Quran disebut surah Sad. Wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yaumil hisab. Dalam Quran menyebutkan mereka doa, ya Tuhan kami, segerakanlah azab ditetapkan untuk kami sebelum datangnya hari hitungan amal. So kalau nak doa ni kan, ni doa minta cepatkan azab. Ni doa tapi tak betul lah. Ni doa orang musyrik minta cepatkan azab. Doanya adalah ejekan orang Mekah terhadap Nabi SAW. Dia minta. Jadi konteks doa tu kena tahulah. Dia kata, jadi penulis kata, takkanlah kau nak baca doa ni, doa minta cepatkan azab. Ya. Tapi kena tahu doa konteks dia. Kan? Doa musyrik. Ni banyak cerita, banyak orang-orang ni. Dan doa-doa ni yang ajarnya bukan, yang ajar doa-doa macam ni bukan orang biasa, ustaz-ustaz. Ada cerita ni, ada seorang ustazah ni. Dia ajak ni, ada cerita. Ada seorang ustazah ni, dia dengar ceramah, ustaz ni dengar ceramah kat TV lah. Kan? Dia dengar ceramah, rakaman suara. Ada ustazah ni, dia ajar satu doa. Rabbana ikshif anna azab inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, angkatlah, ya, hapuskanlah azab ini. Jadi daripada kami, sesungguhnya kami akan beriman. Dan doa kan, ya Allah, kita katakan ikshif anna, hapuskan azab ini daripada kami, sesungguhnya kami akan beriman. Jadi doa ni apa masalah kan? Hapuskan azab ni, kami akan beriman. Tapi dia kata zahir nampak sesuai, tapi kalau kisah sebalik doa ni, kalau kita tahu, kita mesti tersentak nak amalkan doa ni. Sebab apa? Kisahnya dulu orang Mekah zaman Nabi, dia degil dan tolak Islam. Jadi Nabi doakan azab. Nabi doakan agar mereka ditimpa azab kemaras. Jadi bila Nabi doakan azab, maka ya, mereka menderita dalam kemarau sehingga kelihatan asap tebal. Dalam surah Dukhan, ya. Dan terdesak situasi tersebut mendorong mereka merayu kepada Allah dengan membaca doa tadi. Maksud doa tadi orang kafir baca, orang musyrik Mekah baca, kan? Sebab dia terdesak, maka dia baca, kami Allah hapuskan azab ni, kami akan beriman, kan? Maksudnya yang doa adalah orang musyrik. Kan? Asal orang musyrik. Maka jadi kita kata, dia kata tak sesuai lah. Tapi orang katalah, apa salahnya, ni kan doa. Tapi dia kata terpulanglah pada selera dan kehendak individu. Tetapi yang saya faham, ia bagus dibaca. Jika ia bagus dibaca ketika bencana melanda, pastilah Nabi SAW akan dahulu baca ayat tadi dan menjarang kita agar baca, kan? Tetapi Nabi ajar lain. Nabi Allah min a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Nabi tak ajar pun doa suruh baca doa azab tadi. Dan saya juga tidak menjumpai mana-mana hadis yang sahih yang mencatatkan bahawa Nabi mengarahkan kita baca surah Dukhan ayat 12 tadi. Dia kata, oleh sebab itu berpada-padalah, beramallah dengan doa yang jelas daripada baginda tentang cara menghindari wabak penyakit. Lepas tu dia kata, dikupas tafsir tapi dalam sudut penceritaan, dia kata. Itu bagus dia. Satu lagi, yang kedua, doa yang kedua, doa Nabi Yunus AS. Doa Nabi Yunus AS. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia bawakan tafsir ni, dia kata kita bila berdoa ni, kita kena menggunakan lafaz-lafaz yang indah. Lafaz-lafaz yang indah, sebab dia memainkan peranan penting untuk menjadi penerimaan pada suatu doa. Dan Rasulullah pun mengaku, Rasulullah kata doa Nabi Yunus yang dibacanya ketika dalam perut ikan, iaitu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak ada Tuhan yang melainkan engkau adalah maha suci, sesungguhnya aku tergolong orang yang zalim. Ini adalah lafaz doa yang sangat istimewa. Tiada seorang pun Muslim menggunakan lafaz doa ini melainkan akan dimakbulkan bagi Allah doanya. Melainkan akan dimakbulkan doanya. Ni lafaz ni, lafaz ni. Dia kata pun begitu. Ni kita nak kupas ni. Dia tafsir, dia kupas. Kisah Nabi Yunus ni kan, tahu kalau kisah Nabi Yunus ni dia kena makan kan ikan nun, kalau paus kena telan. Kan. Jadi ada sejarah dia yang ramai tak tahu. Dia kata ada sejarah awal yang jarang diketahui. Sebab kita kena tahu dalam kehidupan kita ni, bila kita timpa musibah, baru ingat Tuhan. Still standard. Nabi Yunus ni sebab dia mengalah dalam dakwah. Okey, betul. Itu kita tahu. Memang okey, Nabi Yunus kena telan ikan paus, kemudian disebab dia tak nak dia lemah semangat dalam dakwah kan. Dia tak dakwah kan. Dia kena telan ikan paus kan. Tapi kemudian dia berzikir kan, la ilaha anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Tapi secara teorinya, memang orang bila kena terpa musibah, semua akan zikir. Sakit baru ingat Allah, baru ingat Tuhan. Kena COVID baru Allah sakit.
Jadi bila kita baca Quran, kita baca habis ayat kita nampak tafsir ni, tadabbur. Dia kata baginda ada sejarah awal yang jarang diketahui, iaitu baginda alaihissalam ketika waktu senang, tadi waktu susah dan kita apa? Waktu senang dia sentiasa mengingati Allah. Bukan susah baru diingat Allah. Dia sebenarnya sebelum waktu senang dia ingat Allah secara konsisten dan agresif. Rupanya inilah punca utama mengapa doa baginda tak kala kesusahan dalam perut ikan senang dimabulkan oleh Allah SWT. Allah kata kalau kita ingat Allah ketika senang, Allah akan ingat kita ketika susah. Baca Al-Quran balik kan. Falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Dia kata, Allah berfirman, kalaulah dia dahulunya ketika senang bukanlah daripada orang yang sentiasa berzikir mengingat Allah, pasti dia akan tinggal dalam berkubur dalam perut ikan nun tu sampai hari kiamat, sampai hari manusia dibangkitkan. Dia kata kalaulah bukan dia minal musabbihin, kalau bukan Nabi Yunus ni orang yang selalu musabbihin. Kana ni kalau sebut kana ni dia selalu kana walhalu anau kana minal musabbihin lala bisa fi batni, kami akan biarkan dia terkubur dalam perut ikan paus tu ila yaumi yub'atsun, sampai hari dia hari kita dikembalikan. Jadi ni yang disebutkan dalam hadis. Dan sebab hadis sebutkan Ibn Abbas berpesan dengan Rasulullah SAW berpesan kepada Ibn Abbas, ta'aruf Allah fil raqa ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah ketika senang dan Allah akan ingat kita ketika sukar. Itu senang, contohnya Covid ni kan, kita banyak masa lapang, kita ingat Allah Ta'ala. Kan, bila susah nanti Allah akan ingat kita. Ya. Dan kata kisah doa Nabi Yunus ni boleh dianalogikan, diumpamakan sebagai orang yang suka menyimpan ketika senang oleh seorang bijak. Bila waktu susah, waktu genting dia tak risau sebab kemiskinan kesusahan akan hartanya selalu ada. Ni menyimpan lah, umpama menyimpan. Dia kata Nabi Yunus ni umpama menyimpan. Bila senang kisah Nabi Yunus ni umpamanya kita menyimpan ketika senang. Bila susah ada duit baru kita dapat gunakan. Pengingat utama bila waktu tenang dan senang kita kenalah ibadat dan doa pada Allah, kerana ia akan mengundang kasih sayang Allah kepada kita. Itu tu. Okey. Jadi itu saja. Bila bahagian 2 nanti insya-Allah kita akan kupaslah yang kedua. Insya-Allah akan datang minggu depan. Jadi orang alim takutnya benar dan asli kerana mereka menilai dari banyak sudut pandangan seperti mata burung, manakala sudut pandangan orang awam pula sempit seperti bawah tempurung. Orang alim takutnya benar dan asli kerana mereka menilai banyak sudut seperti mata burung. Orang kita ni kalau nak buat satu perkara, kita akan lihat banyak perkara, kita takut. Sebab tu Quran sebut innama yakhshallahu min ibadil ulama. Orang yang paling takut pada Allah ni adalah ulama, orang yang banyak ilmu. Sebagai contohlah, kita bawa kereta tak ada rotek lah kan. Tak ada rotek jumpa JPJ. Takut ke takut? Takut ke tak takut? Takutlah sebab kita kena JPJ. Tapi ada orang yang bodoh, yang jahil, dia bawa kereta tak ada rotek, tinted. Dia nampak JPJ, nak bagi duit, dia lagi suka, lagi laju dia bawa. Itu contohlah. Sebab tu ni psikologi tau. Ni psikologi orang yang ada ilmu. Sebab tu ni zaman belajar lah. Kalau korang semua pernah lalui zaman belajar, zaman kita belajar tu ada tak kawan kita yang ada exam, macam mana kau boleh buat tak? Susah gila lah, aku tak boleh buat lah kan. Yang seorang lah senang seorang tadi, kau relax lah. Bila exam yang keluar keputusan, budak yang takut tu yang berjaya. Budak yang takut tu makan lagi banyak daripada budak yang relax. Sebab dia takut. Memang itu prinsip orang berilmu, memang dia takut. Sebab tu dalam hidup kita ni kita kena banyak belajar. Bila banyak belajar lagi banyak takut. Betul, ni hakikat. Jadi macam bila doa-doa ni kita belajar tafsir, kita takut. Kita tak boleh ambil doa terus copy paste. Kita tahu. Kita macam doa tadi kan. Padahal doa orang musyrik, dia minta cepatkan azab. Jadi bila lagi belajar dia takut. Dia kata seperti mata burung. Banyak mata burung ni nampak jauh, dia tengok kan. Memang macam ni orang nak buat baik. Buat baik macam tu, tapi dia punya cara. Sebab tu Ibn Mas'ud ke Ibn Abbas kata berapa banyak hari ni orang yang, ni zaman dulu tau, sama sahabat dia kata berapa ramai orang yang buat baik, yang menghendaki kebaikan tapi mereka tak dapat pun kebaikan tersebut. Tu zaman sahabat tu, zaman dia tengok orang banyak buat beramal ibadah, dia kata ramai orang ni buat baik tapi tak dapat pun kebaikan tersebut. Sebab apa? Orang alim dipandang seperti mata burung, manakala sudut pandang orang awam pula sempit seperti bawah tempurung. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni
bermanfaat. Ada apa pun saya nak share. Dia bagus lah. Dia dia recommend. Dia komen tak? Dia kata apa? Oh, dia senyap. Bagus. Okey, saya nak bagi alamak. Dia punya kesimpulan, rumusan dia tinggal dalam ni. Ya, dia buat rumusan. Okey, antara rumusan tadi kita kena apa yang kita belajar ni mungkin banyaklah. Kan antara rumusan kesimpulan doa ni adalah oksigen para nabi dan nabi rasul. Doa ni oksigen para nabi rasul. Maksudnya macam mana kita bernafas, macam itulah para nabi yang sahabat berdoa, nabi dan rasul berdoa. Kena doa. Ya. Yang kedua, pengajaran kita dapat adalah ujian kehidupan. Orang kalau kita nak tahu macam exam, bila dia belajar saya nak tahu dia best student ke tak, bagi dia exam. Tahu tak? Test dia. Ukur penilaian. Contohnya matematik. Okey Hana power matematik. Okey, test matematik dia. Power tak? Budak 24. Macam hidup. Macam tu dengan kehidupan. Allah Ta'ala bagi kita COVID, nak test kita. Contohnya buat dakwah. Sebenarnya mungkin dia buat dakwah, tapi bila COVID dia tak buat dakwah. Allah akan test lah. Betul tak? Kan? Macam dia untuk ilmu. Allah test dengan COVID. Adakah dia bila COVID ni lagi belajar ke lagi tak belajar? Contohnya Allah test ni, COVID ni test paling besar. Paling besar untuk zaman kita, COVID. Sama-sama ni. Exam. Orang Umi ni. Kata kan. Orang Umi ni. Yang kedua, yang ketiga, saya nampak dalam buku ni rumusan saya nampak perbuatan aktiviti mesti berdalil. Dalam konteks lain mesti atas dasar ilmu. Nak amal doa ke, nak amal baca surah ke, mesti atas dasar knowledge, atas dasar ilmu. Macam dia bagi saya suka analogi tadi. Sebab kita orang Melayu ni sensitif, tak boleh nak tegur. Nanti abang. Walaupun buat baik kata, kau ni kau tegur kan, kau ni tegur aku ni, kau ni bagus sangat ke? Kan? Kita pun takut tegur orang kan. Macam kita ngaji, kau ni nak halang dia baca, kan bagus baca Yasin. Kan nak halang baca Yasin, baguslah. Tapi kita orang Melayu ni kena berseni lah. Bagi analogi perumpamaan. Kita kata baca Yasin tak masalah, tapi cara kita kata pisau, nak bagi pisau lipat ke dengan gergaji potong pokok. Sebab kena orang Melayu kita ni dia terlampau sensitif. Kan bagus, tampak. Okey. Dari satu lagi doa Nabi Yaqub. Allahu khairul hafizu, Allah sebaik pelihara kan. Bagus dalam tahu cara adab berdoa, yang kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja. 12 saat. Nanti insya-Allah ada request kita nak belajar. Bila PKP ni kita kena rancang tau masa kita. Memang kita nak masa lapang. Ada Halimah nak request kelas Shopee. Kelas financial management. Apa-apa kelas kita boleh buat. Tapi bukan seorang lah, kita semualah ambil bahagian, ambil part untuk share ilmu. Mengaji. Tu lah kita kena fikirkan usaha kita ni. Allah sekarang ni Tuhan tengah uji kita lah. Sebab COVID ni orang setengah stres tau. Aku kan ada umar tingkat 16 kan, cerita dengan Umi pagi tadi. Setiap hari ada orang menjerit 2-3 pagi. Malam tadi kita balik rumah, kan kita balik rumah confirm tadi. Pecah pinggan mangkuk semua kan. Kata Kak Long kan, kata orang India lah. Bising gila. Orang menjerit kan kita kondo kan. Itu pukul berapa? Sabar Hanis dah boleh off lah. Boleh off lah. Abang Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Off je.